berjaya mendapat secebis kasih mak, itu sudah lebih daripada cukup. Benda pula menjawab Menjawab. Kenapa kamu tak pajak rumah ni sekali? Ambil semua duit tu. Kamu boleh pakai senang lenang. Saya tak pernah pakai pun duit tu, mak. Duit tu semua ada pada... Pandai menjawab kau ni. Siapa mengajar ni? Anak tak kenal budi. Kenapa mak tak pernah nampak apa yang Lil buat ni untuk keluarga kita, mak? Teruk sangat ke Lil ni? Jahat sangat ke Lil ni? Memang bodoh. Bodoh. Mak pergilah rehat. Lil minta maaf, mak. Jalil, mulai hari ni kau bukan lagi anak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Rini, kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan berkaitan dengan tajuk berdasarkan drama adaptasi popular Korban Kasih 2020, bincangkan sifat remaja yang digambarkan dalam adaptasi berkenaan dari sudut kesusastraan. Sebelum itu, kumpulan ini terdiri daripada saya, Fatin Nur Hasyah binti Jamali, Firdaus Hakim bin Abdul Aziz dan Farizul Pakwi bin Kamal Arifin. Pertama sekali, saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi remaja. Menurut Laili Ibrahim 1989, remaja ialah perantaraan daripada keadaan kanak-kanak kepada keadaan dewasa. Fasa remaja juga dikenali sebagai fasa kehidupan yang penuh dengan pelbagai cabaran dan tekanan jiwa yang bergelora. Menurut Carl C. Garrison Jr. 1974 pula, perkataan adolescent yang berasal daripada perkataan Latin iaitu yang bermaksud meningkat dewasa dan menuju kematangan. Menurut perspektif Islam, remaja atau pemuda membawa erti satu peringkat umur manusia yang bermula daripada akhir baligh sehingga menjelang akhir usia 30-an. Seterusnya, definisi drama. Menurut Muhammad Abdul Ghani 2000, drama berfungsi dan memainkan peranan sebagai penyalur pemikiran, ekspresi yang bersifat kejiwaan dan berkomunikasi sesama manusia untuk memahami pengertian hidup. Menurut Ali Rahim pula, drama adalah karya sastra yang disusun untuk melukiskan hidup dan aktiviti menggunakan pelbagai tindakan, dialog dan permainan watak. Manakala menurut Hashim Awang dalam Muhammad 2000 pula, mendefinisikan bahawa drama sebagai jenis sastra yang tercipta untuk dipentaskan atau dilakonkan. Seterusnya, definisi adaptasi. Menurut Suhaimi Aziz 2011, hubungan novel dengan filem atau drama telah dihubungkan melalui adaptasi. Di barat, fenomena adaptasi telah berlaku seawal era Griffith apabila beliau menghasilkan filem-filem yang diadaptasi daripada sastra. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, adaptasi bermaksud mengadaptasi sesuatu yang biasanya adalah karya sastra atau seni. Yang terakhir adalah definisi drama adaptasi popular. Menurut Kaseti 2004, hasil adaptasi merupakan satu reappearance ataupun satu bentuk baru yang terhasil daripada adaptasi dan bukan hanya tentang persamaan dan perbezaan yang terjadi. Dalam makna kata lain, bentuk baru dalam konteks adaptasi adalah filem ataupun drama. Filem atau drama yang telah diadaptasikan merupakan satu bentuk hasil seni yang tersendiri berbanding novel. Menurut Egerstedt 2009, sungguh pun adaptasi merupakan satu proses yang kompleks, maka ia dapat dilihat dengan melihat kepada 4 peringkat penting yang berhubungan dengan adaptasi, iaitu seperti peringkat naratif, peringkat verbal ke visual, peringkat enunciation dan peringkat keseluruhan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan sinopsis Korban Kasih 2020. Korban Kasih mengisahkan tentang kehidupan sebuah keluarga yang mengalami pergolakan sehingga membawa kepada perselisihan dan juga pilih kasih dalam keluarga. Semua pergolakan ini dilihat secara positif oleh penulis sehingga menemukan semula secara harmoni semua ahli keluarga yang kini sudah pun dewasa. Perselisihan dan pilih kasih ini telah berlaku di antara Ibu Nuriza dan juga anak lelakinya yang bernama Jalil. Jalil telah disisihkan dan dilayan seperti orang asing oleh ibunya sendiri sehingga membuatkannya dibawa keluar oleh ayahnya dan tinggal di rumah Nek Lima. Walau bagaimanapun, pada suatu hari telah ditakdirkan bahawa ayahnya meninggal dunia dan Jalil telah dipersalahkan. Namun, tidak lama selepas itu, Nek Lima pula telah meninggal dunia, menyebabkan Jalil terpaksa tinggal semula bersama ibunya.
Sungguh pun diperlakukan seperti orang asing, Jalil tetap sabar dan tidak pernah membalas perbuatan ibunya. Jalil tetap meneruskan tanggungjawab menguruskan ahli keluarganya. Walaupun mendapat keputusan peperiksaan yang bagus, Jalil sanggup tidak meneruskan pelajaran demi memberi peluang kepada Kak Long dan Jamil untuk meneruskan cita-cita mereka. Tekanan demi tekanan, jiwa Jalil rapuh akhirnya. Dia mengambil keputusan meninggalkan rumah tanpa pengetahuan Fatimah dan ibunya. Fatimah sebagai adik yang rapat dengan Jalil terpaksa mengambil alih tugas Jalil menguruskan keluarga. Ternyata keadaan tidak sama seperti Jalil ada. Kehidupan sang ibu mula rasa pincang tanpa Jalil dan timbul rasa insaf dan kesal kerana membenci Jalil sehingga Jalil pergi tanpa berita. Seterusnya, saya akan menyambungkan pembentangan mengenai sifat remaja dari sudut sastra yang terdapat dalam drama bersiri Korban Kasih. Okey, kalau kita tengok dari segi sifat remaja dari sudut sastra yang ada dalam drama Korban Kasih ialah pertama kita boleh tengok dari segi psikologi. Okay, menurut William James 1890, psikologi adalah sains kehidupan mental yang menekankan kepentingan unsur-unsur subjektif yang tidak dapat didaftar oleh sistem deria manusia dengan menekankan kepentingan unsur subjektif atau kemanusiaan yang tidak dapat didaftarkan oleh sistem deria. Manakala John Watson 1919 pula menyatakan bahawa psikologi hendaklah bersifat objektif yang membolehkannya mengkaji tingkah laku manusia yang pelbagai dari segi mental. Okey, kalau kita tengok psikologi ni dalam cerita Korban Kasih. Okey, apa psikologi yang diterapkan oleh pengarang dan pengarah dalam cerita ni? Okey, cerita ni banyak bermain dengan psikologi. Jadi apabila kita sebagai penonton melihat cerita tersebut, kita pun akan merasakan perkara tersebut berlaku kepada kita dan kita juga akan merasa geram lah kalau kita berada di tempat tersebut. Contohnya dalam cerita ni, sikap pilih kasih ibunya iaitu Noh yang selalu tidak menyokong Jalil dan juga membenci Jalil kerana Jalil ni dianggap perampas kepada kasih sayang suaminya. Jadi Jalil ni selalu dipinggir dan kembarnya iaitu Jamil selalu dapat apa yang dia nak. Contohnya bila mana basikal Jamil rosak. Jadi ibunya membeli basikal yang baru semata-mata kerana menganggap bahawa basikal lama sudah rosak. Basikal lama sudah pun tidak boleh diguna. Padahal ia masih boleh digunakan. Jadi kita tengok di sini bagaimana psikologi itu dibentuk dalam cerita ni, yang mana apabila dia membeli basikal baru kepada Jamil, Jalil pun akan merasakan yang dia ni terpinggir lah kerana ibunya sanggup berbuat demikian. Seterusnya kita boleh tengok dari segi ibunya yang selalu memuji Kak Longnya dan juga Jamil yang pandai dalam pelajaran. Hal ini demikian kerana Jalil ni dia kurang sikit dari segi pelajaran tetapi dia ada bakat melukis. Okey. Ibunya tidak menyukai Jalil kerana bagi ibunya pelajaran itu penting. Dan perkara ini telah menyebabkan Jalil terasa tersisih lah sebab bakatnya telah dihalang oleh ibunya. Dan juga kalau kita tengok selepas kematian suaminya, ibunya terus membenci Jalil dan dia menganggap Jalil ni sebagai punca kepada kematian suaminya. Dan juga kalau kita tengok walaupun Jalil ni dia banyak melakukan kebaikan termasuk membayar ubat-ubatan ibunya, namun ibunya tetap menganggap Jalil ni sebagai punca kematian kepada suaminya. Dan kalau kita tengok dalam cerita ni banyak psikologi-psikologi yang dimainkan oleh pengarang ataupun pengarah yang mana psikologi yang diterapkan membuatkan penonton berasa sakit hati dan kita sebagai penonton kita akan rasa apabila kita sebagai penonton ni kita kebanyakan mempunyai adik-beradik yang ramai dan sudah pasti kasih sayang tu dilihat berbeza. Jadi bila kita tengok cerita ni dan cerita ni banyak mengajarkan kita pasal kasih sayang ni lah dan juga kasih sayang ni lah yang akan menyebabkan psikologi seseorang itu terganggu. Okey, seterusnya kita tengok pula dari segi sifat remaja dari sudut sosial. Okey, menurut Philip Wexler, sosial didefinisikan sebagai sebuah sifat dasar dari setiap individu manusia.
Okey, menurut Lewis juga, sosial merupakan sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan serta diterapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahnya. Dan juga dalam pusat rujukan Persuratan Melayu, sosial merupakan segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Okey, kalau kita tengok dalam cerita Korban Kasih, terdapat unsur-unsur sosial lah. Dan juga unsur sosial ni kita boleh bagi dia sebagai masyarakat lah. Kita boleh kaitkan dia ni sebagai masyarakat. Kalau kita tengok masyarakat yang terdapat dalam Korban Kasih, yang pertama dari segi masyarakat yang terlalu merendah diri sehingga dirinya sanggup menerima cacian dan makian. Okey, contohnya dapat dilihat apabila Jalil selalu akur dengan kata-kata ibunya, walaupun apa yang diungkapkan oleh ibunya dapat mengguriskan hatinya. Hal ini demikian kerana Jalil menganggap itu adalah satu perkara yang mana seorang ibu ingin mendidik anaknya, tetapi perkara tersebut terlalu melampau. Akan tetapi Jalil terus redha dan terima apa yang berlaku kepadanya. Yang kedua, kita boleh lihat dari segi sosial ialah masyarakat yang sanggup berkorban demi kepentingan keluarga. Contohnya, Jalil terpaksa mengorbankan pelajarannya walaupun dia bercita-cita untuk menjadi seorang yang pandai, menjadi seorang yang dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara, tapi dia terpaksa mengorbankan impiannya demi menyara adik-beradiknya yang masih belajar dan juga demi amanat ayahnya yang menyuruhnya untuk menjaga kebun. Kalau dia menyambung pelajaran, tiada siapa yang akan menjaga kebunnya. Okey, yang ketiga kita boleh lihat dari segi masyarakat yang menyayangi antara adik-beradik. Walaupun ibunya tidak menyukai Jalil, tapi adik-beradiknya seperti Kak Long dan juga adik bongsu dan juga kembarnya Jamil sangat menyayangi Jalil, dan perkara ini telah menguatkan sedikitlah semangat Jalil untuk terus hidup kerana masih ada sokongan dan juga Nek Limah yang selalu menolongnya, dan perkara ini telah menyebabkan masyarakat yang terdapat dalam ni, iaitu sosial yang dikaitkan dengan sifat remaja tersebut adalah satu perkara yang dilihat menarik yang telah dimuatkan oleh pengarang ataupun pengarah dalam cerita tersebut. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada saudara Awi. Seterusnya, nilai moral turut menggambarkan sifat remaja dalam drama Korban Kasih. Nurgian Toro 2012 menyatakan bahawa nilai dan pengajaran dalam sesebuah karya sastra merupakan hikmah yang didapatkan oleh pembaca atau penonton serta mendapat manfaat yang baik daripadanya. Melalui karya sastra seperti drama Korban Kasih juga, penonton dapat mempelajari pelbagai nilai seperti adab, moral, pengajaran dan tauladan. Nilai moral adalah sebuah unsur yang dapat memberi manfaat kepada pembaca atau penonton. Drama Korban Kasih dilihat sebagai sebuah karya yang sangat baik dari segi penyampaian nilai dan moral. Drama ini juga merupakan antara karya yang memaparkan banyak nilai seperti nilai kekeluargaan, kasih sayang, nilai menghargai, pengorbanan, menepati janji dan sebagainya. Antara nilai moral dalam drama Korban Kasih yang menjadi tumpuan adalah nilai kekeluargaan. Keluarga Jalil tidak pernah mengabaikan antara satu sama lain meski telah berdepan dengan pelbagai masalah dan krisis. Nilai kasih sayang juga ditonjolkan melalui watak ayah yang digambarkan sebagai watak yang penuh kasih sayang meskipun anaknya terus dipinggirkan dan diabaikan oleh ibunya sendiri. Selain itu, watak Jalil digambarkan sebagai watak yang sangat menghargai. Hal ini dapat dilihat dengan perbuatan Jalil yang meletakkan surat ucapan terima kasih di bawah pintu rumah Aisyah setelah memberi pinjam wang untuk membeli kasut. Jalil juga digambarkan sebagai watak yang menepati janji. Jalil memegang erat janjinya kepada bapanya untuk menjaga keluarganya setelah pemergian bapanya. Dan yang terakhir adalah nilai pengorbanan. Jalil yang mendapat keputusan cemerlang tidak menyambung pengajian dek kerana ingin terus mencari wang bagi menampung pembelajaran adik-beradiknya yang lain. Nilai dan moral seperti ini haruslah dicontoh oleh kita semua. Seterusnya adalah citra remaja.
Citra menurut Kamus Bahasa Melayu adalah gambaran, lukisan atau imej peribadi seseorang. Citra remaja pula secara umumnya membawa maksud gambaran sifat peribadi remaja. Khadijah Heidi 1994 menyatakan bahawa citra remaja dapat dilihat seperti berikut. Yang pertama, kematangan mental dan emosional. Yang kedua, penuh dengan keinginan. Dan yang ketiga, kematangan kognitif. Perkembangan kematangan mental dan emosional dapat dilihat dari sifat Along dan Jalil yang sangat matang dan berfikiran tenang dalam menghadapi berbagai dugaan dan ujian. Jalil yang ditimpa berbagai musibah seperti kematian bapanya, dibenci oleh ibunya dan difitnah, tetap tenang menghadapi dugaan tersebut. Seterusnya, remaja penuh dengan keinginan. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan mendapatkan harta, mendapatkan kasih dan mencapai cita-cita dan impian. Dari kecil lagi, Jalil sudah mempunyai impian untuk mendapatkan secubis kasih daripada ibunya, meski terus dibenci dan disakiti. Keinginan mencapai cita-cita pula dapat dilihat apabila Jalil membajak tanahnya kepada Pak Long demi mencapai cita-citanya sendiri. Dan yang terakhir adalah kematangan kognitif. Hal ini dapat dilihat melalui perasaan cinta dan kasih, seperti yang ditunjukkan oleh watak Hasan yang mula mencintai Along dan watak Aisyah yang mula mencintai Jalil. Hal ini turut dapat dilihat melalui konflik percintaan antara Jalil, Aisyah dan Jamil. Secara kesimpulannya, drama Korban Kasih merupakan drama yang penuh dengan nilai dan mesej yang dapat dijadikan tauladan kepada penonton. Sifat remaja yang ditonjolkan juga benar-benar menarik perhatian remaja pada masa kini, sehingga kan meninggalkan kesan yang mendalam kepada penonton. Kehebatan pengarang dan juga pengarah dalam menghasilkan drama ini telah membuatkan drama ini mampu menggerakkan minda anak muda seperti remaja dalam mengambil iktibar daripada drama ini. Justru karya seperti ini seharusnya dicontohi oleh pengkarya kini dalam menghasilkan karya mereka yang lebih berkualiti dan juga mengangkat martabat mereka sebagai seorang pengkarya. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan. Sekian, terima kasih.